don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamen tentang isu Wan Faizal dakwa PM sudah serah dokumen perjanjian. Ada pula macam Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi wakilnya sudah menyerahkan draft dokumen perjanjian mengenai peruntukan kepada wakil rakyat bukan kerajaan kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Okey, jom kita dengar respon detail Datuk Kamal Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Yusof selaku Timbalan Perdana Menteri katanya tidak timbul wujudnya draft perjanjian baru antara kerajaan Madani seperti didakwa pemimpin Perikatan Nasional berhubung dengan tuntutan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Ini kerana kata Datuk Seri Fadzal Yusof, beliau selaku Ketua Whip Kerajaan Perpaduan tidak ada menyerahkan sebarang draft dokumen seperti yang didakwa. Dia kata dia mengaku bahawa dia ada berjumpa dengan Ketua Pembangkang dan Sri Hamzah Zainuddin, tapi dia kata tidak ada sebarang penyerahan draft dokumen seperti yang didakwa. Kerana katanya draft tersebut disebut oleh Ahli Parlimen Ulu Terengganu, itu Datuk Rasul Wahid. Tapi adakah Wabil Rasul sudah lihat draft itu? Jika belum, mintalah draft itu dari Ketua Pembangkang. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak. Jangan melontarkan kenyataan sebegitu. Inilah masalah saudara di Parlimen kita ni. Mereka melontarkan pelbagai persepsi yang tak betul pun dilontarkan seolah benda itu betul. Jadi kadang-kadang membuatkan warga kita merasakan apa dah jadi dengan Parlimen kita. Sebab kata Datuk Seri Fadilah, dalam pertemuan di Parlimen pada 19 Mac lalu, beliau hanya mendengar permohonan daripada Perikatan Nasional dan mendengar apa yang mereka tawarkan. Tapi tiada sebarang dokumen diberi maupun diterima. Jadi beliau menegaskan sekali lagi, dalam pertemuan beliau bersama wakil-wakil pembangkang minggu lalu, tiada sebarang dokumen diberi oleh pihak kerajaan Madani maupun pihak pembangkang. Ia hanyalah sekadar sesi mendengar permintaan dan tawar mereka. Malah tiada perbincangan mengenai perjanjian sebuah usaha. Sedangkan Ahli Parlimen macam cara dia mendakwa Perdana Menteri menerusi wakilnya sudah menyerahkan dokumen perjanjian kepada Ketua Pembangkang. Ini juga yang disantun oleh Yang Muhammad Nasir Zaid Hamidi. Jadi beliau juga menyatakan selaku Ketua Amada, dia kata tidak semua perkara perlu dimaklumkan oleh Sri Anwar Ibrahim kepada setiap orang di sekelilingnya. Jadi semua ini kadang saya melihat bahawa Parlimen ini jadikan gelanggang apakah untuk menabur fitnah. Kita dahagakan pemimpin dari parti-parti pembangkang, dari parti kerajaan untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan oleh rakyat. Waktu mereka bertanding dalam pilihan raya dulu, mereka mahu menjadi juara pembela rakyat. Itu yang berluar kenyataan, undilah saya akan berjuang untuk anda, perjuangan saya demi rakyat, demi agama, bangsa dan negara. Tapi bila dah bergelar yang berhormat, dalam kedudukan yang begitu selesa, gaji besar, dan bergelar dia dipanggil sebagai yang berhormat, mereka gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dilafazkan. Inilah yang mengecewakan rakyat. Perjuangan rakyat diabaikan. Yang banyak diwujudkan adalah perjuangan pribadi. Sebab itu Datuk Fadilah mengatakan draft tidak wujud katanya. Tidak wujud sebarang draft perjanjian. Jadi kenapa boleh jadi begitu? Apakah itu caranya pimpinan pembangkang melangsaikan sebarang persoalan yang menyangkuti soal-soal politik? Baik saudara, itulah yang berlaku di Parlimen dan saya masih lagi dijengah rasa kecewa sebab Parlimen bersidang masih lagi tidak berjuang soal rakyat. Tidak ada perjuangan yang mantap untuk rakyat. Tidak ada cadangan kepada rakyat. Itu saya haraplah bahawa warga faham bagaimana mereka telah pun dipermainkan oleh pimpinan-pimpinan politik yang hanya menjaja rakyat semata-mata untuk menggapai kuasa mereka. Walau apa khabar selamat Ramadan, adik Samsiah, semoga sihat selalu. JC, MP, BBM dan PAS ibarat, saya tak mau mengatakan. Saya kalau boleh bulan-bulan puasa ni, saya nak mengelakkan saya untuk menularkan kata-kata yang bersikap macam maki hamon. Betul lah, saudara JSE dia marah sebab melihat tindakan yang dilakukan oleh pimpinan parti pembangkang yang mereka tidak berjuang untuk rakyat. Itu keadaannya. Saya merasakan bahawa terkadang
kecewa yang amat sangat atas sikap percaturan politik, terutama daripada parti pembangkang. Apa yang mereka lontarkan di parlimen lain tak ada, adalah untuk cerita nak menggugat kerajaan, nak menggapai kuasa, nak tebuk atap. Tak ada kerja lain. Sedangkan saya bersyukur kepada Allah SWT bahawa pimpinan rakyat itu daripada kerajaan perpaduan masih terus menyantuni rakyat. Hari ini Datuk dan bila-bila masa hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di kawasan pilihan rayanya, iaitu di Tambun, berpuasa dengan rakyat dan menyantuni warganya. Untuk menyantuni atau untuk menyambut hari raya ini adalah sedikit oleh-oleh dari pemimpin. Begitulah sepatutnya saya. Semalam saya pergi ke UMNO Bagan Seputih. Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Razlan menyantuni warga UMNO di Bagan Seputih, walaupun kawasan itu kawasan pembangkang, tetapi beliau masih menyantuni warga Islam, sama-sama buka puasa, ada sedikit oleh-oleh. Datuk Zahid juga begitu. Round satu Melaya saya, bukan senang, pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi ke Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang. Matlamat lain tak ada, menyantuni rakyat, hari baik, bulan baik. Kalau ada kata-kata yang tersinggung, bolehlah saling bermaaf-maafan. Tapi ini tidak, pembangkang lain tak ada ceritanya. Bulan baik, bulan hari baik ini masih lagi bercerita soal tebuk atap, nak ambil kuasa dan sebagainya. Itulah perbezaan saya antara ahli parlimen, wakil rakyat daripada kerajaan perpaduan yang menyantuni rakyat. Saya semalam macam mana saya katakan, saya berbual dengan saudara Ghulam Muzaffar. Dia kecewa juga tentang macam mana pimpinan terdahulu. Bila mereka tidak lagi berkuasa, tidak lagi memegang tampuk di peringkat bahagian, banyak onar yang mereka lakukan terhadap UMNO. Malahan ada juga kadang-kadang tu bangunan rumah UMNO pun menjadi milik mereka. Melalui kononnya ia milik yayasan, bukan milik UMNO. Akhirnya UMNO kehilangan, tak ada bangunan ke ataupun pejabat pun tidak ada hak untuk UMNO merasakan itu bangunan milik mereka. Cuma beza je lah sikit lah dia untuk bangunan UMNO Malaysia ni, kerana ia masih lagi berada di bawah trustee ataupun orang diamanahkan menjaganya. Itu Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, walaupun ada cubaan macam pihak mau mengambil alih tapak tanah itu, tapi ia tidak akan berlaku kerana tanah itu masih milik di bawah UMNO dan trustinya lah Yang Mulia Tengku Razak Hamzah bersama dengan Tan Sri Kamrul Arifin. Alhamdulillah lah. Tapi bahagian-bahagian lain bila mereka dah tak ada kuasa, mulalah itu keadaannya. Abdul Rasul, parlimen sekarang membicarakan hak individu dan parti, tiada soal untuk rakyat. Betul Saudara Rahim, saya bersetuju dengan pandangan anda. Bahawa parlimen hari ini tak ada banyak cerita soal rakyat. Rakyat dahagakan perjuangan. Rakyat dahagakan sentuhan kasih ahli parlimen untuk memperjuangkan tentang kehidupan mereka. Tapi apa yang berlaku di parlimen, mereka memperjuangkan soal parti mereka, tidak soal politik. Dalam parlimen, isu nak selesai masalah politik, mereka saja, bukan cakap isu rakyat, isu bayar fitrah, ikut kadar beras, import sebagainya, kata dagang kasih. Jadi kata Saudara Aminuddin, mereka tu kata-kata dah senang. Mereka kaya raya. Tapi rakyat, mereka seolah tidak memperdulikan. Saya jangan lupa, ahli-ahli parlimen mendapat imbuhan yang begitu besar. Gaji mereka RM16,000. Datang mesyuarat satu hari RM500. Dan ada orang lain boleh mendapat pendapatan sehingga RM23,000. Tapi bagaimana dengan rakyat? Kadang-kadang saya terdetik juga di hati saya. Sabah malam saya memberi pencerahan. Apa kita dapat? Tak ada apa pun. Tak ada projek juta-juta. Tapi bagi saya rasa lega. Sebab bagi saya, matlamat saya adalah warga kita mendapat pencerahan, mendapat informasi yang jelas. Dan dapat melihat dengan jelas bagaimana sikap pemimpin-pemimpin yang mereka, itulah selalu saya katakan, mereka menggunakan rakyat sebagai imbalan untuk mengaut kuasa. Lain tak ada. Bila berucap, lain tak ada. Saya berjuang demi rakyat. Habis, rakyat yang lain tak ada berjuang. Itu keadaannya. Dan mereka bila benar-benar pemimpin, dapat gaji besar, duduk rumah besar, dapat jawatan besar, tapi rakyat diabaikan. Ini yang buat saya marah. Sebab itu seringkali saya katakan kepada teman-teman, kalau anda berada di kawasan anda, bila wakil rakyat anda tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dijanjikan,
sila hantar laporan itu kepada saya. Saya akan terima, saya akan wawarkan. Dan paling penting saya, akan datang bila ada pilihan raya nanti, kalau dia naik atas pentas, ulilah saya akan berjuang demi rakyat. Balik ketua busuk je saya. Itu je. Nak cakap lebih bulan puasa tak boleh saya. Tapi sila hantar pada saya, mana wakil rakyat anda, apa yang tidak dilaksanakan, apa yang dijanjikan. Sebab janji, saya rasa janji politik ni tak lebih. Tak lebih hanya untuk menggapai kuasa. Dan dapat kuasa, rakyat dinafikan. Itu keadaannya. Okey tuan, saya baca detail lagi tuan. Dalam satu balasan ciapan DX dengan ahli Parlimen PKR Taufik Johari, dia yang juga Ketua Armada Bersatu berkata, perkara itu dilakukan secara rahsia selepas timbalan Perdana Menteri Faizulah Yusof menafikan kurian draft perjanjian itu semalam. Yang kamu tak tahu ialah PMX Anwar sudah hantar wakilnya dan serahkan dokumen tersebut kepada Ketua Pembangkang. Bukan semua benda PMX cerita dengan kamu macam dia buat deal dengan Bagan Datuk Ahmad Zahid Hamidi dulu. Memanglah TPM Timbalan Perdana Menteri dan kamu tak tahu. Bukan fake news, katanya dalam satu ciapan yang menjawab kenyataan Taufik yang mengkritik pembangkang kerana mengeluarkan kenyataan ketika rundingan masih berjalan. Akhirnya tak tahulah macam mana rundingan dia orang ni. Mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMX Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.